أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, halaman yang ke-513 daripada surah Al-Fath. Kita menyambung kepada surah yang amat-amat penting untuk kita mengetahui tentang perjuangan, disiplin dalam berjuang dan bagaimana berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, dan disiplin itulah juga yang perlu kita ambil daripada surah Al-Fath dalam menuju kemenangan, kejayaan di dunia ini dengan kita menghormati kepada kepimpinan dan mengikut panduan daripada Al-Quran. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safah apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah. Surah Al-Fath ini menarik Ustaz ya. Dengan komentar macam mana konflik yang berlaku, dan ia sudah tentu mencabar pada tuan-tuan yang mungkin dah pernah pergi umrah ataupun haji. Hudaibiyah adalah tempat yang amat-amat penting sebagai miqat, salah satu miqat untuk kita menunaikan umrah, dan pada waktu itu kita perlu memberi perhatian kepada surah Al-Fath ini kerana ia adalah lambang kepada ikut pada Rasul, hormat pada Rasul, dan jangan mementingkan diri sendiri. Mari kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis halaman 513. Pada ayat yang ke-16 hingga 17, syariat jihad dan hal itu membezakan antara orang mukmin dan orang munafik, ya, iaitu sebagai satu saringan yang kita akan lihat terutama pada ayat 16 sebentar lagi. Kemudian kita melihat kepada ayat 18-19, ya, berita gembira untuk para sahabat yang mengikuti bai'atur ridwan, iaitu satu perjanjian memperjuangkan kepada berita khabar bahawa Saidina Osman sudah dibunuh sebagai duta kepada umat Islam kepada orang musyrik. Dan ini adalah satu balasan, ada satu gambaran daripada Allah. Diteruskan pada ayat yang ke-20, iaitu bagaimana berbagai harta rampasan perang, penaklukan banyak negeri dan pelbagai nikmat lain bagi orang-orang mukmin yang sanggup berjuang dan mementingkan Allah dan Rasul. Kita mulakan dahulu daripada ayat 16 hingga 19, memulakan majlis kita pada hari ini bersama Fadil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan lagi bacaan kita daripada surah Al-Fath. Bukan sekadar kemenangan yang dicapai Ustaz Faz, tapi susur jalur perjalanan bukanlah kadang-kadang indah daripada mulut, tetapi bagaimana ada adab yang perlu dijaga nak meraih kemenangan. Kerana Islam bukan sebagai agama yang pengganas teroris sebagaimana dia yang dituduh, tapi Islam adalah agama keamanan, mendahulukan keamanan, sangat menitik beratkan hatta dalam soal peperangan sekali. Baik, kita akan belajar muka surat ini, Al-Fath, antara maksud dan juga kemenangan, insya-Allah. Tapi kita nak belajar isi kandungan untuk menuju kemenangan tersebut. Ayat 16 hingga ayat yang ke-18, 19 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 16 hingga 19. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tir. Kita memulakan saat ini kembali surah Al-Fath untuk melihat kepada bagaimana orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah yang tidak mahu bersama Nabi untuk balik ke Mekah untuk menunaikan haji kerana mereka merasakan bahawa kami ini syaghalatna, kami ini sibuk dengan harta kami, dengan bisnes kami, dengan ahli keluarga kami, sehingga kan mereka tidak mahu mengikut Nabi dan juga sahabat-sahabat yang beriman untuk ke Mekah untuk menunaikan haj. Dan mereka merasakan bahawa mereka orang-orang yang beriman, orang sahabat-sahabat dan Nabi tidak akan balik semula, akan dibunuh ataupun dipancung oleh orang-orang Mekah. Rupa-rupanya Nabi kembali semula ya, kerana haji tidak berlaku, perjanjian Hudaibiyah termeterai dan mereka kembali ke Madinah. Jadi apa yang kita belajar semalam iaitu apabila mereka menyatakan bahawa kali ini kami nak ikut, kalau Khaibar kami nak ikut, kerana apa? Kerana sudah dijanjikan Ustaz ya. Istilah semalam ialah bukannya perang tetapi maghanim. Allah nyatakan ila maghanim, iaitu maksudnya kepada rampasan perang. Dah siap-siap Allah beritahu maghanim ya, bukannya ilal qital ataupun ilal harb dan sebagainya, tetapi maghanim. Jadi bila dah diketahui bahawa ini adalah satu usaha yang mudah untuk mendapatkan harta rampasan, maka kerana ada bonus ya, kerana ada duit ataupun harta di sebalik perjuangan itu, maka orang-orang munafik pada waktu itu dia kata okey kami nak join ya, kami nak ikut, tetapi Nabi melarangnya. Nabi melarang dan mereka menuduh pula Nabi ni alah saja je dengki pada kami lah tu kan, dengki pasal tak nak bagi kami berjuang bersama, padahal ada udang di sebalik mi. Untuk menyaring ya, untuk menyaring bagaimana betulkah mereka ini ingin berjuang. Mungkin mereka kata bahawa saya dah bertaubat, saya ingin membaiki kesilapan kerana tidak pergi ke Madinah itu ataupun ke Mekah.
Ayat 16 katakanlah kepada orang-orang badui, ya, minal a'rab. Allah tidak menyatakan minal muslimin ataupun minal mukminin, tetapi minal a'rab satud'auna ila qaumin, ya, kamu akan diajak. Kamu ada peluang kedua. Kalau kamu yang ini pergi Khaibar tak boleh, kamu akan ada satu lagi peluang, ila qaumin uli ba'sin syadid, iaitu kepada satu kaum yang kuat, dan kemudian tuqatilunahum, kamu akan memerangi mereka ataupun mereka akan menyerah. Siapa mereka? Orang-orang Rom, ya, yang mereka dikenali sebagai mempunyai kekuatan, dan diberitahu kepada mereka, okey, jom kita pergi yang satu lagi. Berminat? Kan, pada waktu ini Ustaz, ya, mereka tak berminat. Pasal sebenarnya yang tadi tu berminat kerana satu, perjuangannya mudah dan dapat bayaran, dapat harta rampasan. Jadi pasal dapat manfaat dunia kepada mereka, mereka nak. Tetapi untuk yang susah berhadapan dengan qaumin uli ba'sin syadid, tak nak. Ya. Jadi ini adalah sebagai satu saringan daripada Allah diajarkan kepada Nabi bagaimana untuk mengetahui bahawa seseorang itu benar-benar mukmin ataupun sebenarnya ada penyakit di dalam hati. Pelajaran untuk kita, jangan sampai kita diuji begitu. Ada orang yang dah mengetahui bahawa dia ni kalau bab-bab yang dapat sesuatu ganjaran yang mudah, dia akan pergi. Yang ini kalau susah kerja, tak ada ganjarannya ataupun mencabar, dia tak akan pergi. Itu adalah satu penyakit, ya, satu penilaian yang perlu kita jaga-jaga. Jangan sampai kita adalah orang yang disaring sebagai mempunyai penyakit di dalam hati kita. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasanah. Jika kamu taat, maka kamu akan diberikan pahala yang banyak. Wa in tatawallau, jika kamu berpaling, kama tawallaitum, sebagaimana telah berpaling sebelum ini, seperti mana Hudaibiyah juga kamu berpaling, yu'adzibukum adzaban alima, ya, mereka itu ataupun Allah akan menyiksa kamu dengan azab yang pedih. Jadi di sini pelajaran penting Ustaz, ya, mentaati Allah dan juga walaupun sukar dalam kehidupan kita untuk berbuat sesuatu asalkan ianya perintah Allah, ganjarannya banyak dibekalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan, kalau katakan Ustaz, ya, seseorang itu dia berpaling, ya, kali ini dia nak diberi peluang kali kedua tapi masih lagi tak nak pergi, asyik bertukar-tukar perancangan sahaja kerana saya sibuk, banyak urusan, keluarga saya menghalang saya, anak, macam-macam, ya, alasan yang diberikan, maka kita tahu bahawa itu adalah tanda ada penyakit dalam perjuangan di dalam agama ini. Ayat yang ke-17 menyatakan kalau betul kamu tak boleh datang juga, ada excuse, okey, boleh diizinkan, ada keuzuran apabila kalau kamu ini adalah orang buta. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun, orang yang timpang boleh, ya, tidak ada masalah kalau dia tak dapat pergi berperang. Wala 'alal marid haraj, kalau katakan sakit, ini sakit yang betul-betul bukannya sakit kepala sebenarnya, tiba-tiba nak pergi saja untuk buat kebaikan, ajak pergi membantu orang, ya, dalam dakwah, tiba-tiba sakit kepala, gastrik dan sebagainya, tapi lepas tu tengok kat kedai makan, kan, kedai makan tu okey lagi, dia tak sakit kepala, maksudnya taklah duduk kat rumahnya, dia boleh pergi tempat lain pasal orang dapat gambar dia dekat Facebook. Kan, dan ini adalah bagaimana disiplin dalam perjuangan dakwah. Wa may yuti'allaha wa rasulah, ya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, yudkhiluhu jannat, akan dimasukkan ke dalam syurga, tajri min tahtihal anhar, ya, di bawahnya mengalir sungai. Wa may yatawalla yu'adzibuhu adzaban alima. Sekali lagi Allah memberikan peringatan, kalau berpaling Allah akan mengazab dengan azab yang amat pedih. Jadi ini adalah satu penekanan kepada kita betapa perlunya kita berkorban dan juga benar-benar mengikut kepada Rasul. Sebabnya kita nak melihat ayat yang ke-18, kita baca sekali lagi bagaimana Allah mengangkat memuji kepada orang beriman pada zaman Nabi, iaitu salah seorangnya ataupun salah satu kumpulannya kepada mereka yang pernah berbai'ah, berjanji di bawah pohon di Hudaibiyah. Ayat 18 kita baca sekali lagi. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, kita nak baca ayat ke-18, separuh muka yang pertama ni kita dah melihat bagaimana cantiknya Islam mengatur hatta dalam peperangan, bukan maknanya orang yang benar-benar sakit, tempang dan sebagainya, mereka diizinkan dengan syarat betul-betul lah, bukan main-main. Maknanya Islam begitu, bukan maksud dia bila sebut kewajipan itu maknanya kita tinggal terus kewajipan, ataupun orang yang uzur tetap tidak dikerah dan sebagainya. Baik, kita ambil ayat 18, kita nak melihat ada satu bai'ah di sini.
yang disebut bawah pokok. Bawah pokok apa tu? Kita baca dahulu ayat 18. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Surah Surah Al-Azim, sesungguhnya Allah telah meredai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Nabi Muhammad, kepadamu wahai Muhammad, di bawah satu pohon, ya, asy-syajarah. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan ke atas mereka dan memberi balasan dengan menghampirkan kemenangan kepada mereka. Jadi di dalam peristiwa konflik berlaku, ya, Nabi menghantar Saidina Osman pergi ke Mekah sebagai duta maksudnya, dan bila dah hantar sebagai duta ni, syaratnya orang-orang musyrik Mekah dia tak boleh bunuh kepada duta. Itu memang syarat hubungan antarabangsa pada zaman dahulu. Zaman sekarang pun sama Ustaz, ya. Kalau kita ada duta, kita ada negara yang membunuh, memang negara yang menghantar duta yang terbunuh itu boleh menyerang, ya. Kerana apa? Kerana itu tanda bahawa negara tersebut sedang mengalu-alukan peperangan di antara dua negara. Dan kita bercakap tentang negara. Ini bukan bercakap tentang kumpulan, bukan cakap individu. Kita hantar orang Ustaz, ya. Ini geng saya, hantar seorang tak balik, kemudian kita pun nak belasah kepada kumpulan sana, itu kita tak mengamalkan gangsterism kat situ. Ini dalam sebuah negara bercakap tentang menjaga keselamatan, menjaga kedaulatan bagi sesebuah negara. Maka Allah menyatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah redha, Allah telah meredai kepada orang-orang mukmin yang berjanji, berbai'ah kepada Nabi di bawah sebuah pohon, iaitu di Hudaibiyah. Dan kerana kehebatan ataupun kerana pentingnya peristiwa ini, ada sahabat yang rasa bahawa, ataupun ada yang kata bahawa syajarah ini mungkin lebih amat mulia, tetapi di kalangan para sahabat mereka memotong pohon itu selepas itu agar tidak ada pihak pula yang menyalahgunakan, melihat bahawa pohon ini sebagai satu yang boleh disembah. Dan di bawah pohon ini peristiwa apa? Peristiwa Nabi mengajak kepada para sahabat berbai'ah untuk memperjuangkan kepada Saidina Osman yang diberitakan sudah terbunuh. Inilah yang dinamakan sebagai Bai'atul Ridwan. Itu yang nama yang paling terkenal selain daripada nama istilahnya Bai'atul Maut, iaitu bai'ah untuk kematian, ya, satu kematian Saidina Osman. Dan orang yang berjuang juga sanggup untuk berhempas pulas. Kerana apa? Kerana memperjuangkan kepada Saidina Osman sebagai sebuah entiti duta daripada orang-orang di Madinah. Dan apakah yang berlaku pada waktu itu? Fa'alima ma fi qulubihim, iaitu Allah tahu apa yang ada pada hati mereka. Pasal marah Ustaz, ya. Bila katakan dihantar duta, Saidina Osman yang banyak berjasa selama ini dibunuh menurut khabar anginnya. Dan pada waktu ini Allah menyatakan fa anzalas sakinata alaihim, ya, Allah menurunkan kepada mereka itu sakinah. Kalau kita tengok ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat pada surah Al-Fath ini, Allah kata huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Fi, perkataan fi, dalam, ya. Tetapi di sini ala, kerana bercakap tentang bai'atul ridwan, Allah masukkan, Allah berikan atas, ya. Maksudnya dia tak cukup marahlah Ustaz. Tak cukup marah ni pasal apa? Pasal ini kita bercakap tentang memperjuangkan Saidina Osman. Tetapi bila sampai pada bai'atul ataupun perjanjian Hudaibiyah, ini bercakap tentang status Rasul, dipadamkan Rasulullah, diletakkan Muhammad saja namanya pada waktu itu kerana marah sangat, ya, dan mereka kena balik pula 400 km. Maka Allah memasukkan, ya, fi qulub, ya, bukannya ala qulubihim ataupun alaihim. Dan kemudian wa athabahum fathan qariba, dan Allah memberikan balasan iaitu kemenangan sudah dekat.
Kemenangan tersebut yang dimaksudkan di sini Ustaz, satu ada kata Khaybar, tapi yang lebihnya ialah kepada peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah. Dan itulah nama surah ini Al-Fath. Ketika mereka dapat, sahabat mendapat surah ini bukan ketika dah menang, dah berada di Mekah, tetapi masih lagi di Hudaibiyah. Tapi Allah memberitahu kerana pengurusan konflik dapat mengutamakan ketaatan pada Allah dan Rasul, maka Allah memberikan kemenangan yang dekat. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu ghanimah, mendapatkan sesuatu dengan mudah, rampasan perang tanpa perlu berperang. Dia ada al-fa'i, ada ghanimah, ada al-anfal. Jadi ghanimah ini adalah rampasan tanpa perlu berperang. Inilah yang Allah nyatakan pada ayat 19, wa maghanima kathiratan ya'khudunaha. Kamu akan dapat harta rampasan tanpa perlu pergi berperang kerana takutnya ataupun kalahnya pihak yang ditentang. 9 kali disebut di dalam al-Quran, dan Allah menyatakan ini adalah balasan kepada mereka yang dapat menguruskan konflik dan mengutamakan ketaatan pada Allah dan Rasul berbanding dengan pilihan sendiri. Itu sebabnya bagi kita, kalau kita nak dapat banyak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita utamakan Allah dan Rasul berbanding dengan pilihan kita. Pilihan kita mungkin kita rasa lebih gembira, kita rasa lebih puas hati, tetapi bila ikut Allah dan Rasul, Allah dan Rasul, Allah akan menyusunkan yang lebih baik, namanya adalah ghanimah, balasan tanpa berjuang yang amat kuat. Kita berehat sebentar, by Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Demikianlah hukuman Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan nampak hukuman itu berubah. Sadaqallahul azim. Inilah firman Allah dalam ayat terakhir pada muka surat 513 yang insya-Allah akan dicerahkan lagi oleh Ustaz Faz berkenaan dengan bagaimanakah peperangan ataupun hukuman ataupun sejak daripada zaman sebelum daripada Nabi SAW sehinggalah zaman Nabi, bagaimana hubungan hukuman itu berlaku. Alhamdulillah sahabat-sahabat, terima kasih kepada semua terus setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Kita mengaji sikit tajwid sebelum kita meneruskan pengajian kita. Lihat pada ayat yang ke-17, kita tengok di slide kita, ayat yang ke-17. Contoh dalam suratul Fath halaman 513, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal marid haraj. Kalau kita tak faham makna pun kita rasa hebatnya ayat Allah. Hebatnya mukjizat wahyu ni. Dia punya bunyi-bunyi dia pun Allah, seakan-akan kalimah-kalimah yang macam berulang, huruf-hurufnya subhanallah. Ini akanlah kalamullah, dia bukan kalam manusia. Manusia tak mampu nak buat walaupun satu ayat satu surah. Jadi kalau kita lihat daripada makna yang Ustaz Fas dah terang kepada kita.
Cuba tajwidnya, jelaskan kalimah-kalimah yang terdapat dalam ayat ini. Sebab bunyinya agak menarik Ustaz. Bunyinya agak menarik sikit. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal marid haraj. Pengalaman kalau orang yang hafal-hafal ayat macam ni, ada yang kata payah sebab tak pernah jumpa. Tak faham. Ada juga yang kata senang sebab tak pernah jumpa. Dia senang sikit, dia tak tertukar dengan ayat-ayat lain. Jadi senang. Sebutan dia macam dia bunyi bum 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 bum. Maknanya kena tengok baliklah. Okey. So jelaskan. Ada huruf ain, ada huruf jim yang berulang beberapa kali, perkataan-perkataan itu dijelaskan. Laisa 'alal a'ma harajun. Huruf ain tu. Laisa 'alal a'ma harajun. Ain pertama baris 'ala. Kemudian ain kedua a'ma. Sudah pasti huruf bila dia mati dia lebih jelas sifatnya berbanding yang berbaris. Jadi di sini laisa 'alal a'ma, nampak lebih banyak pada huruf yang mati. Wala 'alal a'raji. Ain lagi baris dan mati. Wala 'alal a'raji. Kerana apa? Bila mati tu makhraj kita di tempat itu lebih lama sedikit daripada dia kalau dia sekadar berbaris. Wala 'alal maridi haraj. Maridi. Wala 'alal maridi haraj. Nak mengekalkan 'alal mari. Ri nipis. Orang baris bawah nipis sentiasa kan? Ri. Kemudian ada dha yang baris bawah juga. Tapi dha kena tebal. Tak boleh baca wala 'alal maridi haraj. Ambil dal terus. Sebab ra tu nipis, tak boleh. Jelaskan. Ra nipis, dad baris bawah tebal. Wala 'alal maridi. Wala 'alal maridi haraj. Biar jelas. Ra baris bawah nipis. Ri. Jangan ri. Ri. Kemudian di. Dad baris bawah juga ditebalkan. Selamat kita beramal. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapan pada Ustaz Tirmizi untuk menjelaskan ayat 17 tadi Ustaz ya. Laisa 'alal a'ma. Jadi maksudnya nak kena kawal-kawal sikit bacaan ataupun makhraj kita itu agar tak termasuk-masuk Ustaz ya. Dan kita doakan agar kita adalah orang yang sentiasa membaca dan mengamalkan isi kandungan ayat 17 ini, menceritakan tentang golongan dia boleh dinyatakan orang OKU lah Ustaz ya, diberikan excuse untuk tidak berjuang, itu pun dalam konteks perang ya, tetapi boleh sahaja orang-orang ini ya untuk berjuang dalam kapasiti masing-masing. Tapi kalau orang yang sihat, yang boleh mendengar, yang tak sakit ataupun tak timpang tadi itu, sepatutnya tidak ada alasan untuk tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita belajar, di mana ada saringan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang munafik ya. Orang munafik ini sekali lagi yang kita pernah kongsikan, iaitu dia berdaftar sebagai orang Islam Ustaz ya. Memang kalau ada IC lah zaman dahulu memang Islam title dia, tetapi di dalam hatinya itu ada masalah ya. Dia berkira-kira kalau sesuatu dapat ghanimah ataupun dapat ganjaran keduniaan, dapat duit, dapat bonus ke dapat apa, yang itu dia akan bersama untuk buat kerja. Kalau tidak, dia akan rasakan bahawa kami ni sibuk, kami ada urusan. Semua itu adalah alasan semata-mata melambangkan kelembikan ya, betapa lemahnya hati yang ada kerana tidak benar-benar mengutamakan Allah dan Rasul. Kita ingin baca ayat yang ke-20 hingga 23 menyambung kembali kepada bagaimana Allah memberikan ghanimah yang mudah kepada umat Islam. Kita baca ayat 20 hingga ayat 23 untuk kita memahami lebih lagi bagaimana perjuangan umat Islam suatu masa dahulu untuk kita ikuti bersama. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Faz. Kita nak baca sedikit lagi ayat 20 hingga 23, perjuangan orang zaman dahulu, yang mana kalau tidak ada zaman dahulu kita tidak mengenali sejarah, susah untuk kita nak mengenali dan kita tak ada kekuatan untuk bangkit. Tapi dalam Quran menceritakan umat-umat dahulu, zaman Rasulullah dan zaman sebelum daripada itu lagi, untuk sama-sama kita bangkit, untuk sama-sama kita ambil pengajaran, semangat, motivasi orang-orang dahulu dan menjadikan kita kuat pada ketika insya-Allah dengan Al-Quran Karim. Ayat 20 hingga 23 kita sambung bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan ayat 20 hingga 23 untuk kita menyambung kembali ya. Kalau ayat 19 sebentar tadi Ustaz ya, Allah menyatakan tentang wa maghanima katsiratan ya'khudunaha ya, iaitu ini adalah harta-harta rampasan perang tanpa perang ya, tanpa perang ya. Sebagaimana kita bincang tadi, ada maghanim ataupun ghanimah, ada al-fa'i ataupun ada anfal ya. Anfal ini selepas berperang lah baru dapat harta rampasan. Wa maghanim ini adalah harta rampasan tanpa berperang. Maksudnya cara mudah yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala kerana pelbagai sebab. Salah satunya ialah pihak yang satu lagi tidak mahu meneruskan peperangan dan mereka melarikan diri daripada medan perang dan mereka meninggalkan apa-apa sahaja harta mereka untuk diambil oleh orang-orang Islam. Jadi bila kita melihat kepada sejarah kita secara meluas ya, sebagaimana kita dah tengok dalam surah Muhammad, perang dalam Islam bukanlah sebagai satu bahasa yang kita akan gunakan pada setiap masa, tetapi ia adalah sebagai satu cara melindungi diri ataupun sebuah negara ya, apabila sesuatu yang membahayakan pada negara itu berlaku kepada perkara kawasan tersebut. Maka Allah menyatakan di hujung ayat 19, wa kana Allahu azizan hakima. Allah ini amat perkasa dan Allah maha bijaksana. Allah boleh sahaja ya untuk menghancurkan terus kepada sesuatu kawasan tanpa orang Islam berperang ya, sebagaimana pernah berlaku pada zaman dahulu. Misalnya kalau kita bercakap tentang Nabi Hud, kaumnya ataupun kaum Ad, kaum Nuh contohnya, mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu taala tanpa perlu Nabi Nuh terlibat, tanpa Nabi Hud terlibat. Mereka hanya melarikan diri saja. Seperti Nabi Lut kan, melarikan diri dan kemudian Allah bagi balasan kepada mereka. Berbanding dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang berkuasa ini memperkasakan umat Islam. Bila umat Islam ini kuat ya, ataupun kalau kita bercakap tentang umat Islam beriman, kemudian ada umat bukan Islam yang menyerang. Kalau mereka tak nak masuk Islam tak apa ya, tetapi kalau mereka tak nak Islam dan mereka menyerang umat Islam, maka itu adalah tanda bahawa umat Islam bersedia untuk berperang ya. Bagi sebuah negara ya, kita kena faham ini dalam konteks madaniyah, iaitu sudah ada negara, berbanding dengan berada di Mekah itu masih lagi dalam kumpulan yang kecil, tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, maka pada waktu itu tidak dibenarkan berperang. Panduan untuk kita agar ayat-ayat daripada surah Muhammad, surah Al-Fath ini kita jangan salah konteks Ustaz ya. Salah konteksnya ialah saya ada usrah ke, ada satu kumpulan organisasi, kemudian baca surah ni, wah kita bersemangat, jom kita berjihad, kita berperang di jalan Allah, kita langgar sahaja kerajaan ke apa ke, itu adalah salah kefahaman daripada Al-Quran. Kita kena faham surah Madaniyah ini sudah ada kerajaan.
Dan bila ada kerajaan itu menyerang hanya apabila nak melindungi diri ataupun nak mengingatkan tentang kedaulatan bagi sesebuah negara. Jadi kalau konsep sekarang Ustaz ya tentang Eropah atau Rusia menyerang Ukraine, kalau kita tahu itu memang peperangan, itu tidak ada asas, kan, tidak ada asas. Tetapi kalau katakan asasnya ialah melindungi, maka katakanlah Ukraine ke nak serang ke, yang itu ada asas, yang itu adalah dibenarkan. Cuma yang bab itu kita kena tanya dan kita kena kaji dengan lebih mendalam. Ayat yang ke-20, wa'adakumullah, Allah menjanjikan harta rampasan yang banyak ini, ta'khudunaha, kamu mengambilnya, fa'ajjalalakum hadhihi, dan kami segerakan untuk kamu. Jadi Allah segerakan untuk umat beriman, umat Islam. Kerana apa? Kerana mereka sendiri bersegera dalam melakukan kebaikan. Salah satunya apabila diminta bai'atul ridwan, mereka berjanji akan bersungguh-sungguh. Bila Hudaibiyah, ya, mereka berjanji untuk mengikut pada Allah dan Rasul, maka kerana umat Islam mengutamakan Allah, Allah utamakan mempercepatkan lagi balasan maghanim ataupun harta rampasan untuk umat Islam. Apa pelajarannya dalam hidup kita Ustaz ya? Kalau kita segerakan urusan Allah, Allah segerakan urusan kita untuk kita berjaya, ya. Itu kita pelajaran. Dan lepas itu Allah buat apa? Wa kaffa aydiyan nas ankum, iaitu Allah tahan ada kaum Ghatfan dan Asad yang mereka itu tahu bahawa ada umat Islam yang nak pergi ke Khaybar, dalam perjalanan ke Khaybar, yang Bani Asad dan juga Bani Ghatfan ini mereka nak serang kepada umat Islam. Tetapi apakah yang Allah buat? Allah timbulkan ketakutan dalam hati mereka menurut Imam Al-Baghawi, sehingga kan mereka tak jadi Ustaz. Tak jadi nak berperang kepada umat Islam. Jadi umat Islam pun pergi ke Khaybar. Orang Khaybar pun dia duduk dalam kubu dia, tahan lama tak ada makanan, akhirnya mereka pun belah. Okey, mereka pun keluar daripada kawasan tersebut. Umat Islam pun terus mengambil maghanim. Itu prosesnya. Allah mudahkan. Nak ceritanya ialah kadang-kadang kita ini boleh rancang apa yang kita nak rancang, tetapi perancangan Allah itu adalah lebih berkesan, apatah lagi ketika kita ini mendekatkan diri pada Allah, Allah mudahkan urusan yang kita lakukan. Walitakuna ayatan lil mu'minin, sebagai bukti kepada orang beriman, wa yahdiyakum siratan mustaqima, untuk memimpin kepada jalan yang lurus. Satu, jalan lurus di dunia kepada kemenangan Al-Fath di Mekah, tetapi juga apabila kita bercakap tentang di akhirat. Tapi apakah maksud walitakun ayatan lil mu'minin? Nak memberi keyakinan Ustaz ya, bahawa kemenangan ini adalah salah satu kebesaran Allah kerana kita bersama Al-Quran, bersama dengan Nabi, bersama dengan Allah dan Rasul itu tadi. Jadi itu ayah. Pasal kadang-kadang kita ada orang cakap Ustaz ya, bila kita bersama dengan Al-Quran, kalau saya ikut Allah dan Rasul ni, saya dapat apa? Kan? Saya dapat apa? Boleh saya dapat special ke? Memang istimewa pun Allah nyatakan pada ayat yang ke-20. Ayat 21 kita nak baca bagaimana Allah menyatakan bagaimana sebenarnya kudrah, ya, ataupun kekuatan daripada Allah itu yang melaksanakannya, dan kekuatan kita ini tak ada apa sangat pun dalam mencapai kemenangan. Ayat 21 kita baca bersama. Baik, masya-Allah. Saya teringat bila Ustaz sebut tadi bagaimana kemenangan-kemenangan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal kan, yang telah kita belajar bagaimana, tapi macam Ustaz kata, menerusi kekuatan umat Islam, dan umat Islam dilihat zahirnya berperang, tapi malaikat membantu, subhanallah, memancung leher dan sebagainya. Kita nak baca ayat 21, mudah-mudahan kita dapat memahami lagi ilmu pada hari ini insya-Allah. Ayat 21 muka surat 513. A'udzubillahi minasyaitanir. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. Sadaqallahu azim. Dan kemenangan ke atas negeri lain yang tidak dapat kamu jangkakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Negeri lain yang mana? Negeri lain itu salah satunya merujuk kepada selepas Khaybar, 7 Hijrah, 8 Hijrah, peristiwa Fathu Mekah Ustaz.
Ya, Mekah dikuasai tapi tanpa pertumpahan darah, ya, tanpa pembunuhan walau seorang pun, ya. Dan ini adalah satu lagi, ya, bukti bahawa Allah menolong kepada orang-orang yang beriman, memberi kemenangan di dunia. Ada orang kata bahawa orang Islam ni kena tunggu kat syurga je ustaz baru dapat. Ya, dekat dunia ni tak apalah, kita tak menang pun tak apa. Sebenarnya Allah menjanjikan al-fath ini adalah kemenangan di dunia, kejayaan di dunia. Adik-adik yang sedang belajar boleh dapat 5A, 10A apa sebagainya. Allah boleh bagi. Syaratnya apa? Syaratnya ialah kita selalu gunakan ataupun berjuang, dan perjuangan itu adalah kerana Allah, kerana agamanya. Bukanlah kita dapat 5A, 10A belajar bersungguh-sungguh tu pasal nak bangga diri sahaja ataupun sekolah saya saja. Yang itu bukan dinamakan sebagai perjuangan untuk agama kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menyatakan wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha, iaitu kamu tidak dapat jangkakan tetapi Allah yang tahu segala-galanya, Allah yang mengepung perancangan ataupun memastikan perancangan yang baik itu berlaku, iaitu peristiwa Fathu Mekah, ya, di mana para sahabat bila mereka sudah bai'atul ridwan, kemudian berjanji Hudaibiyah pada 6 Hijrah, kemudian sekitar 1 tahun selepas itu, tahun setengah, orang-orang musyrik di Mekah itu memutuskan perjanjian, maka selepas itu dibenarkan untuk umat Islam pergi ke Hajj, dan pada waktu itu itulah yang dinamakan sebagai Fath, ya, sebagai kemenangan. Jadi Allah menyatakan wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, pada setiap sesuatu Allah berkuasa, termasuklah kepada kemenangan umat Islam masuk ke Mekah. Tak ada buat apa ustaz, ya, almost hampir tak buat apa-apa, dan mereka masuk, menang, dan akhirnya diselesaikan, disucikan 360 berhala yang berada di sekitar kawasan Kaabah pada 8 Hijrah tersebut. Walau qatalakumul ladina kafaru, ya, dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan kembali melarikan diri dan mereka tidak akan mendapat sebarang perlindungan. Dua perkara Allah memberi semangat kepada umat Islam, kalau mereka ini sudah pun taat pada Allah dan Rasul, kalau ada umat kafir yang menyerang, yang pertama mereka akan adbar, ya, mereka itu lawallul adbar, mereka akan patah balik, lari. Dan yang keduanya tsumma yajiduna waliyan wala nasira, tidak ada wali, tidak ada orang nak melindungi mereka, dan tidak ada pertolongan tetapi daripada Allah. Allah akan membantu umat Islam. Apa pelajaran daripada perkara ini? Dalam kehidupan kita ketika kita berjuang ini, kita memerlukan apa? Semangat yang kuat, tak ada patah balik. Tuan-tuan nak belajar Quran ustaz, ya, jangan patah balik pula, ya, kita rasa macam ini dah tinggal berapa puluh muka surat ni, rasa dah lemah semangat. Orang beriman dia akan dikuatkan semangat oleh Allah melalui para malaikat, dan ada wali, Allah lah wali, dan Allah lah yang akan memberi pertolongan. Allah melindungi kita, memberi semangat kepada kita, memberi bantuan ketika susah, kita doa banyak-banyak. Segala perjuangan kita itu di medan perang ataupun dalam keluarga kita akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung ayat 23, sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Ini ayat yang Ustaz baca sebentar tadi Ustaz. Betul? Ya, apa maksudnya itu? Kan sunnatullah itu peraturan Allah. Sunnah, ya, sunnatullah. Peraturan Allah. Peraturan Allah ni di dunia ini ada law, peraturannya, iaitu sebagaimana orang terdahulu, mereka yang kufur akan hancur. Ya, tetapi orang terdahulu hancurnya itu dengan puting beliungnya, dengan apa? Dengan terbelah laut dan akhirnya tenggelam. Semuanya daripada Allah secara direct, secara langsung. Tetapi bagi umat Islam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap hancur, mereka yang kufur, yang melawan pada Islam, tetapi ejennya itu bukanlah daripada alam, tetapi daripada umat Islam itu sendiri yang kuat untuk menghancurkan mereka yang menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini tidak berubah, ia tetap akan memberi kemenangan kepada mereka yang beriman. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, fahami makna jihad di medan perang dan siapkan diri saat seruan tiba. Jangan bagi alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, setia dalam kumpulan yang baik dan terus memperjuangkan Islam. Dan yang ketiga, merancang strategi dalam mengatur setiap tindakan agar tidak tertindas oleh kumpulan mereka yang zalim. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini Ustaz ya, dan kita menyeru pada tuan-tuan untuk terus bersama berjuang kerana kita tahu bahawa kita ingin berjuang menaikkan agama Islam ini dengan tabung gerakan Al-Quran sebagai salah satu platform bersama, dan ianya sebagai satu kesungguhan kita menggunakan harta kita manfaatkan ahli keluarga kita untuk Quran, untuk menaikkan kalimah Allah, bukan jadikannya sebagai alasan syaghalatna, kami sibuk. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham aman insya-Allah.